Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Panglima Bacul yang mulutnya berbau longkang ini akhirnya menunjukkan kesombongan, keangkuhan. Ya, bila mana ya hari ini dikatakan Sanusi akan menyaman Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berkaitan dengan apa? Ini yang menarik untuk kita dengar bersama pencerahan padu ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya mau kita mendengar ya apakah yang dikatakan oleh Brother Iswardi. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita lihat dan tonton video ini sahabat semua, perkara yang dikatakan oleh Iswardi ini. Mari kita tonton bersama-sama. Ini bekas calon bersatu, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, yang berkawan dengan PAS sekarang ini, akhlak kat mana? Akhlak kat mana? Di manakah akhlak yang telah dikatakan? Akhlak yang telah dibincangkan. Maulid Rasul, kita cerita Maulid Rasul dalam konteks Maulid Rasul ni, tuan-tuan. Berceramah dekat pelangai, berceramah dekat sana sini, ni tak lama lagi ke Maman. Berceramah ni. Tapi ceramah penuh dengan maki hamun, penuh dengan nista, penuh dengan cacian, penuh dengan fitnah. Di mana akhlak Islam di situ. Dia label Islam tu sendiri, tuan-tuan. Label Islam tu sendiri, bagi saya, label itu tidak akan menjadikan suatu parti itu suci. Tidak. Baca buku Al-Maududi kan, Asas-asas Islam. Nama kita, pakaian kita tidak menjadikan kita seorang Islam. Yang menjadikan kita seorang Islam, iman kita, perbuatan kita, akhlak kita, perlakuan kita, percakapan kita. Itu yang menentukan ahsanu amala kita, amal baik kita. Itu sebenarnya. Dan bagi saya, tuan-tuan, ni saya nak cerita. Kalau berterusan PAS begini, naik Sultan Johor nanti, tak mustahil kalau Sultan Johor, kalau baginda nak announce, better tidak mahu nama Islam dicemarkan. Di dalam parti politik, tidak ada lagi nama Islam. Boleh? Tidak boleh menggunakan nama Islam di dalam mana-mana parti politik. Boleh? Menteri KDN, Saifuddin Nasution, ada kuasa di bawah Seksyen 5. Bidang kuasa beliau sangat luas untuk nak menukar nama parti Islam Malaysia itu kepada nama lain. Tak kisahlah nama apa sekalipun. Even ke peringkat, boleh nak mengharamkan PAS. Kalau perbuatan dan juga perkara mereka lakukan teruk sebegini. Dan menyebut Saifuddin Nasution, apa orang kata, Sanusi telah saman Saifuddin. Isu REE, Maris, gagal mohon maaf, Sanusi saman Saifuddin. Alostar, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memfailkan saman terhadap Saifuddin Nasution setelah Menteri Dalam Negeri itu gagal memohon maaf dan membayar pampasan kepada dirinya kerana didakwa memfitnahnya dalam 2 program di Kedah dan Pulau Pinang. Writ saman dan pernyataan tuntutan difailkan pada 3 Ogos melalui firma guaman Tuan Faizi. Menurut pernyataan tuntutan tersebut, Sanusi mendakwa Saifuddin mengeluarkan kenyataan fitnah berhubung isu kecurian unsur nadir dan dana sistem maklumat rekod jalan Maris. Kenyataan tersebut disiarkan di media sosial dan liputan media, namun Saifuddin enggan menuntut tuntutan tersebut. Hari ini Tular mengatakan bahawa Saifuddin dah mohon maaf. Mohon maaf, tetapi sebenarnya tidak. Mengikut kenyataan daripada Setiausaha Abar, Setiausaha Abar lapor polis nafi Saifuddin mohon maaf pada Sanusi. Setiausaha Abar kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Zakuan Muhammad Mustafa Kamal membuat laporan polis berhubung dakwaan menyatakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution memohon maaf kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Ia susulan kenyataan di media sosial. Thank you. Yang mendakwa Saifuddin telah memohon maaf kepada Sanusi secara terbuka setelah menuduh pemimpin PAS itu menyalahgunakan jawatan Menteri Besar dan pengurusi Menteri Besar di Perbadan MBI untuk mencuri REE atau terlibat dalam kucuran REE. Zakuan yang membuat laporan polis, Putrajaya menyatakan bersifat jahat dan menjatuhkan reputasi Menteri Keberkenaan. Saya menyifatkan sebaran tersebut sebagai satu sebaran tidak tepat dan bersifat baik. So, kisah dia bagaimana? Ada 2 tuduhan Saifuddin Nasution terhadap Sanusi di dalam kempen yang lalu. Yang pertama bahawa Sanusi terlibat secara direct atau indirect terhadap kecurian REE, Rare Earth Element, atau unsur nadir bumi di Kedah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penyalahgunaan dana Maris di Kedah juga pada waktu itu. Nah, disebabkan itu Sanusi pun nak saman. Dia nak saman lah. Okay, fine.
Tak apalah dia nak saman tu pulang pada dia lah. Itu hal dia. Dan dikatakan bahawa sekarang ini Sanusi apa orang kata dikatakan bahawa Saifuddin dah pun memohon maaf sebab alasan dia Saifuddin kena mohon maaf dan bayar pampasan. Kalau dia tak buat salah satu, maka dia akan diteruskanlah saman tersebut. So sekarang itu saman itu dikata telah diteruskan. So macam mana dikatakan diteruskan kalau sekiranya dia dah mohon maaf? So poinnya adalah Saifuddin tak mohon maaf. So apa yang boleh dibuktikan dengan mahkamah nanti? Datuk Saifuddin Nasution, simple saja. Dia kena buktikan terdapat kecurian unsur nadir dan juga atau pelibatan directly or indirectly, dan juga terdapat penyalahgunaan apa orang kata maris. Dana maris tersebut berjumlah lebih 1 bilion. So nanti di mahkamah nanti kita akan reveal lah tentang perkara tersebut. So soalan dia seterusnya yang saya juga berminat nak lebih tahulah, kenapa Sanusi tidak didakwa? Kalau sekiranya terdapat salah laku, itu soalan kita. Everyone is asking these questions. Kita kena faham tuan-tuan, proses undang-undang terutama dalam siasatan kes jenayah intricate. Dia kompleks. Dia teliti. Dia kena teliti. Pertuduhan-pertuduhan itu ada. So dia kena teliti. Polis kena teliti, SPRM kena teliti dalam menjalankan siasatan. Kenapa? Kita tak nak nanti bila dah siasat, tuduh, lepas tu terlepas kerana apa? Kerana bukti-bukti tidak cukup. Bukan tak cukup, tak ada bukti. Tetapi bukti-bukti itu tak complete, kita kata. Bukti-bukti itu tak cukup untuk nak kenakan tertuduh terhadap tuduhan tersebut. Yang ini yang berlaku dalam kes Zahid Hamidi. Dalam kes UKSP. Kes yang pertama tahun 2022. Dilepaskan pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Kerana chain of evidence itu tak cukup untuk nak implikatekan Zahid Hamidi terhadap kesalahan tersebut. Yang itu saya dah sebut dalam live saya sebelum ini. Saya dah ulas panjang tentang perkara tersebut. Dan saya kata saya agree dengan tindakan hakim untuk membebaskan Datuk Seri Zahid Hamidi pada waktu itu. Kerana apa? Bukti itu sendiri tak complete. Dia seolah-olah dibuat, perkataan saya, dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Seolah-olah sebegitu. Dan akhirnya terbukti. Tergesa-gesanya kerana Mahathir memang nak haramkan. Mahathir memang nak haramkan apa orang kata? UMNO secara tergesa-gesa pada waktu itu. Memang. Kita tak main taktik kotor. Kita lawan pilihan raya, kita lawan. Tapi bukan dengan cara taktik kotor sedemikian. Baik. So, baru-baru ni terdengar ura-ura jugalah. Okay, ni habis cerita tu. Kita buat cerita. Dah habis dah cerita tu. Kita buat cerita ni tuan-tuan. Cerita, what do you call that? Rombakan kabinet. 2-3 orang juga tanya. Wah, ramai lah, bukan 2-3 orang. Ramai juga tanya saya. Benar ke ada rombakan kabinet? Betul ke ada rombakan kabinet? Betul ke menteri ini akan bertukar? Yang best je tuan-tuan, orang dalam kementerian tu sendiri boleh kontak saya. Yang mana orang kita lah, orang keadilan ke orang Pakatan Harapan. Siap dia orang sendiri tanya saya, betul ke Is? Betul ke benda ni akan berlaku? Betul ke benda itu akan berlaku? Baik, kita dengar sendiri. Ada pemimpin negeri akan ke pusat dalam rombakan kabinet. Rombakan kabinet akan datang menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke Jabatan Persekutuan, kata satu sumber dalam Jabatan Perdana Menteri. Sehubungan itu, menurut sumber kerajaan yang tidak mahu mendedahkan identitinya, rombakan berkenaan hanya dapat dilakukan setelah PRK Pelangai pada 7 Oktober ini. Hari itu kata lepas PRN PRN Pulai, tapi ini lepas PRN Pilihan Raya Pelangai pula. Ini untuk memudahkan memasuk pemimpin dari negeri ke pusat. Sekurang-kurangnya seorang menteri besar diramal akan diangkat ke kerajaan pusat, kata sumber itu. Dia bagaimanapun enggan menghurai lanjut dan atau menyebut tentang pimpinan negeri berkenaan. Pelangai terletak di Pahang, yang mana kerajaan itu diterajui oleh Menteri Besar Wan Rosidi Wan Ismail, yang juga naib Presiden UMNO. Dan juga Adun Jelai dan bukan seorang ahli parlimen. Sumber itu berkata demikian. Kita diminta mengulas mengenai spekulasi bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan jemaah menteri yang baru pada hari ini. Dia bagaimanapun menafikan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan selepas mesyuarat jemaah menteri dijadualkan hari ini. Bukan hari ini. PM masih teliti bahawa perkara kemungkinan besar akan dibuat setelah PRK Pelangai. Rombakan bergantung kepada berapa cepat beliau boleh dimuktamadkan. Sebelum ini terdapat spekulasi bertiup bahawa Anwar akan buat rombakan kabinet dalam masa terdekat dengan beberapa menteri diramalkan akan digugurkan. Apa yang pasti, rombakan kabinet baru ini memperkukuhkan lagi kerajaan perpaduan.
Malaysia kini melaporkan bahawa Anwar bersedia membuat rombakan secara besar-besaran dalam masa terdekat. Sumber kerajaan berkata Anwar akan melakukan rombakan kabinet, KSU, anggota birokrasi, kaki tangan awam dan bahkan ke pejabat sendiri. Isnin lalu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali mengumumkan beberapa pusingan kerja dan pelantikan baru dalam pengurusan tertinggi perkhidmatan awam. Ini melibatkan pemindahan 4 Ketua Setiausaha, Kementerian Pendapatan Baru dan 1 lantikan baru KSU. Okey. So kalau kita tengok dekat sini bahawa memang ada rombakan setakat ini, kalau kita tengok KSN, Ketua Setiausaha Negara sendiri, Muhammad Zuki Ali mengumumkan beberapa KSU dipindahkan ke kementerian. Terdapat juga dikatakan TKSU pun dan juga lantikan KSU baru. So itu rombakan secara dalaman yang tidak melibatkan menteri. So bagaimana kata Datuk Seri Anwar sendiri? Kita tengok. Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa rombak kabinet, saya fikir dulu, kata Anwar. Berikutan spekulasi mengatakan akan ada rombakan besar-besaran. Anwar Ibrahim berkata hari ini mendedahkan bahawa dia akan pertimbangkan dulu perkara itu. Saya fikir dulu. Katanya kepada pemberita secara ringkas setelah menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ICT. Dia sebelum ini minta media mengulas kabar angin berkenaan. Sebelum ini Malaysia kini melaporkan bahawa Anwar dikatakan sedang merencana rombakan kabinet besaran. Hari ini, sumber di Jabatan Perdana Menteri berkata bahawa kemungkinan rombakan kabinet akan menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Okey, sebelum itu, portal Berita Kemenang melaporkan spekulasi mengenai rombakan kabinet bagi menggantikan menteri yang berprestasi rendah. Laporan itu juga mendakwa rombakan itu melibatkan ketua setiausaha dan ketua pengarah di beberapa kementerian. Semalam, 4 ketua setiausaha telah ditukar untuk menerusi jawatan baru dan seorang yang baru dilantik. Okey, now kita ulas tentang perkara ini ya. Pertama sekali, ini bukanlah satu kali pertama kalau Perdana Menteri nak merombak kabinet sekalipun. Ini bukan amalan tidak biasa. Ini amalan biasa. Even menteri-menteri sebelum ini, Perdana Menteri sebelum ini pun banyak melakukan. Even pada zaman Muhyiddin Yassin, pada zaman Ismail Sabri, rombakan kabinet itu berlaku. Even pada zaman Najib sendiri pun ada berlaku rombakan kabinet sewaktu beliau sedang berkuasa untuk mengukuhkan kedudukan-kedudukan beliau. Itu adalah kuasa prerogatif Perdana Menteri untuk nak menentukan bagaimana barisan-barisan kabinet jemaah-jemaah menteri beliau sendiri. Itu yang pertama. So tak ada masalah. Yang kedua, soalannya, benarkah dakwaan bahawa terdapat rombakan kabinet akan berlaku? Itu soalan yang ditanyakan. Termasuklah pegawai-pegawai kerajaan sendiri tanya dengan saya kan. Betul ke? Betul ke benda ni akan berlaku? Betul ke orang ni nak tukar belum ke yang ni nak masuk ni? Betul ke yang ni dapat ni dan sebagainya? Now, dia macam ni lah tuan-tuan. Kita tak boleh lah nak kata betul tak betul. Dan maklumat yang kita dapat pun, saya sendiri tak boleh nak verifikan maklumat tersebut, termasuk maklumat-maklumat dalaman yang diceritakan kepada saya. Tetapi apa yang boleh kita katakan sebegini, berkemungkinan ini akan berlaku. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim naik tempoh hari, ini kemungkinan naik tempoh hari, okey, beliau mengemukakan kabinet yang kecil. Beberapa kementerian digabungkan. Antara kalau kita tengok beberapa kementerian yang sebelum ini dipecahkan, digabungkan. Jadi, bila pergabungan tersebut berlaku, kita nampak bahawa bebanan kerja terhadap menteri tersebut dan juga pegawai-pegawai kerajaan di dalam pemerintahan tersebut amat tinggi. Antaranya adalah alam sekitar. Kita tengok, alam sekitar tu agak tinggi. Begitu juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan agak tinggi. So, setelah 7, 8, 9 bulan ini berlalu, berkemungkinan Perdana Menteri melihat bahawa nampak beberapa kementerian itu tidak berapa efisien kerana bebanan kerja yang terlebih daripada yang sepatutnya. Jadi daripada situ ada kemungkinan berlaku rombakan untuk pecahkan kementerian-kementerian. Itu yang pertama. Now, dahulu tak lama sebelum ini, dalam beberapa 4-5 bulan yang lepas, saya juga ada buat level kementerian-kementerian yang saya bagi kelas-kelas. Saya bagi first class, second class apa, second class lower, third class dan juga fail. Saya ada buat. Dan kita nampak berdasarkan daripada apa yang saya nyatakan itu, terdapat kekurangan-kekurangan di dalam kementerian-kementerian yang saya kata tujuan saya buat kelas tersebut supaya mereka improve. Bukan kita nak hina, bukan mereka kita nak maki, supaya mereka improve. Kan? Dan saya nampak, ini bukan sebab saya bekerja dekat saya tak bekerja dekat KKD. Saya nampak dalam KKD itu sendiri, Fahmi sendiri dah mula terima advice daripada orang bawah. Hari ini diumumkan RTM telah pun ada satu slot khas fitnah apa hari ini. Fitnah apa hari ini. So apa saja fitnah yang dikeluarkan oleh pembangkang, maka RTM akan jawab. Dan juga banyak lagi lah slot-slot yang diadakan. So level dia naik sikit, kita kata. Cukup? Tidak, belum lagi cukup. Banyak lagi perkara dilakukan. So di peringkat cabang dan di peringkat ahli keadilan pun
maka aktiviti-aktiviti telah dilakukan. Sebelum ini senyap je tuan-tuan, tetapi kita telah gerakkan aktiviti-aktiviti dan kita telah buat 2-3 program dengan ahli-ahli keadilan. So di peringkat parti pun kita dah mula gerakkan dan di peringkat kementerian telah digerakkan. Tetapi pergerakan itu kita kata perlu kita nampak ada peningkatan. Nak kata dapat first class tak? Belum lagi. Tetapi kita nampak ada peningkatan. Dan juga slot-slot yang tertentu juga sudah mula ada di dalam RTM. Dia sudah mula menempatkan mereka-mereka yang berkemahiran, berkelayakan untuk nak bercakap di dalam media-media masa. But it will take time. Dan juga ada yang kata, kenapa tindakan tidak diambil? Tindakan dia diambil. Kalau kita tengok, SKMM sendiri telah mengambil tindakan yang amat drastik kepada mereka yang memainkan 3R. Ramailah orang maki Fahmi sebenarnya tentang perkara ini. Sebab kementerian dia adalah kementerian yang paling besar dalam bila melibatkan netizen ini. Dia melibatkan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Polis pun bukan di bawah dia, tetapi directly dia boleh ada influence kepada pengaruh kepada polis untuk nak mengambil tindakan. Terutama mereka yang memfitnah. So ada yang kata, kenapa tak ambil tindakan? Buat report dahulu. Tindakan boleh diambil. Dan dia varies from undang-undang jenayah kepada pelbagai benda. Dan juga Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan. Kita juga bercakap tentang Kementerian Ekonomi. Kita nampak satu persatu perlahan-lahan mula naik. Now, harga barang naik, kita kata, harga beras naik, kita kata, itu dunia. Even kalau PAS memerintah sekalipun sekarang ini, dan PAS pernah memerintah, tak boleh kawal pun harga itu, tuan-tuan. Malah hadis sendiri kata, oh itu semua adalah kehendak Allah SWT. Jahanam. Jahanam kita. Baik. So kesimpulan kita kata, adakah rombakan itu boleh berlaku dan akan berlaku? Pada pendapat saya akan berlaku. Pada pendapat saya akan berlaku. Cuma kementerian mana? Saya tak boleh nak sebut. Sebab saya terikatlah dengan apa benda yang saya nak bincang. Tapi saya rasa saya nampak akan berlaku. Berapa besar, berapa kecil, yang tu saya tak nak cerita dan hintkan dalam live lah. Kalau nak tahu, nanti kita jumpa. Tapi rombakan itu akan berlaku, akan ada rombakan itu berlaku. Kementerian mana pergi ke mana, ada siapa yang akan dibuang, digugurkan dan sebagainya, yang itu kita tak cerita. Itu bukan tugas saya nak mendahului parti saya. Biar Perdana Menteri umumkan. Tetapi bagi saya, rombakan itu berlaku, yang pasti yang berlaku di peringkat dalaman, KSU, TKSU, pengarah dan sebagainya, yang tu akan ada pemindahan berlaku. Kenapa? Yang ini sebab ada daulah terpendam. Daulah terpendam. Ada di antara pegawai-pegawai kerajaan yang dilihat mula aktif menyerang kerajaan PMX. Maka perkara ini dilihat. Kenapa? Kerana mereka tak puas hati. Bukan. Kerana mereka adalah orang yang dilantik oleh PN sebelum ini sebenarnya. Mereka yang dilantik oleh PN sebelum ini. Sebab itu berlaku daulah terpendam ini. Kita kena faham, berlaku daulah terpendam disebabkan oleh demikian. Dalam masa yang sama, bila kita bercerita tentang daulah terpendam, kerajaan ataupun parti yang buat kerjasama dengan kita pun janganlah keras kepala sangat. Saya bagi contoh. UMNO berkata, tiada keperluan tubuh kerajaan perpaduan pemuda UMNO Johor. Isu pembentukan kerajaan perpaduan di Johor tidak perlu dibangkitkan. Sebaliknya tumpuan harus diberikan. Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi ya, beberapa perkara. Perkara pertama tadi ialah berkaitan dengan sifat PAS, parti PAS ini yang semakin hancur, yang semakin menyesatkan, sehingga akhirnya Sanusi Panglima Bacul daripada PAS ini mahu untuk menyaman Datuk Seri Saifuddin Nasution. Bagi saya ini adalah satu perkara baik. Kerana jika ia benar-benar menyaman, maka ia akan dibicarakan, dan apabila dibicarakan, segala bukti-bukti akan dibentangkan di dalam mahkamah, dan semua ini akan terbongkar. Benarkah Sanusi ini tidak melakukan ataupun tidak terlibat, ataupun beliau terlibat cuma bersikap sombong angkuh untuk menunjukkan kononnya beliau tidak terlibat dan sebagainya. Jadi terima kasih. Itu saja apa yang kita ingin sampaikan, sehingga kita berjumpa lagi, dan sekiranya anda mau berikan sebarang komen, boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.